Selamat sejahtera semua. Mari kita belajar membina sudut pada hari ini. Okey, peralatan ataupun alat tulis yang diperlukan: pembaris, pemadam, pensel dengan jangka lukis. Okey, jangka lukis anda mungkin berbeza dengan apa yang cikgu tunjukkan di sini ya. Okey, tak sama pun tak apa. Okey, sebab ada orang yang jangka lukisnya ada bahagian tajam dengan satu pensel yang perlu masukkan sendiri. Okey, tu sama je. Tapi sebelum masukkan pensel tu, pastikan pensel awak tajam ya. Asahkan dulu pensel kamu. Okey, dan lepas tu pastikan pensel kamu, okey, dengan yang bahagian tajam ini, mereka adalah pada level yang sama. Okey, jangan pensel awak terlalu bawah ataupun terlalu atas. Okey, yang tip pensel awak tu mesti sama dengan yang tempat tajam ini. Okey, kalau dah bersedia, jom mari kita belajar membina sudut. Okey, sebenarnya sudut yang paling asas yang kita perlu belajar dulu adalah sudut 60 darjah. Kalau kita sudah tahu melukis ataupun membina 60 darjah ini, okay, lepas tu semua sudut yang yang kita perlu lukis dalam latihan 8.1G itu, awak boleh lukis. Okay, so kita mula dengan 60 darjah. So first step, langkah pertama kita buat satu garis lurus dulu. Lepas tu kita tandakan satu titik persilangan di sini. Okay, kenapa saya perlu tandakan satu garisan yang lurus yang berdiri macam ni, yang pendek? Okay, supaya saya boleh wujudkan satu titik persilangan di mana di sinilah saya akan letak jangka lukis saya. Okay, tempat yang tajam kat jangka lukis saya tu. Okay, sekarang mari kita ikut buat sama-sama ya. So first step, kita buka jangka lukis kita pada satu jarak yang kita rasa sesuai. Nak buka besar macam ni boleh, tak kisah. Nak buka kecil macam ni pun boleh. Tapi jangan kecil sangat, nanti susah kita nak lukis ya. Okay, so first step, tempat yang tajam kat jangka lukis ini, kita letak di tempat persilangan ni. Okay, yang bahagian tajam kita letak di tempat persilangan. Lepas tu, dengan jarak yang sesuai, kita buat satu lengkungan. Okay, lengkungan ini, berapa panjang cikgu saya perlu lukis? Tak kisah, tapi kalau 60 tu tak perlu panjang sangat. Okay. Lepas tu, jangan ubah saiz jangka lukis yang awak dah buka ini. Okey. Langkah kedua, kita letak pula jangka lukis kita pada lengkungan dengan garis yang tempat bersilang ni. Nampak kan? Lengkungan ini baru tadi kita buat. Okey, tempat bersilang lengkungan dengan garisan yang lurus saya buat awal-awal ni. Okey, saya letak jangka lukis saya yang bahagian tajam tu. Lepas tu saya buat satu bersilang di sini. Okey, so sekarang saya sambungkan tempat bersilangan, kedua-dua tempat bersilangan ini ya. Saya sambungkan. Ini adalah 60 darjah. Senang kan? Dari awal sampai akhir, tak perlu ubah saiz jangka lukis awak. Terus je lukis. Terus je dari awal sampai akhir dengan saiz yang sama. So, ini adalah 60 darjah. Okay, kalau kita nak cek jawapan, sekejap ya. Kita keluarkan jangka sudut. Jangka sudut kalau awak tak ada, tak apa. Okey, tapi kalau sesiapa yang ada, kalau awak nak cek jawapan, boleh je. Jom kita ukur dengan jangka sudut. Okey, first tempat bersilang ini saya letak jangka lukis saya ke tempat bersilang ni ya. Lepas tu garisan yang kosong hingga 180 tu saya tutup garisan yang lurus yang tadi saya lukis tu. Nampak tak? Ini 60 darjah saya. Cantik. Okey, tak payah ukur apa-apa pun. Okey, awak terus dah dapat 60 darjah yang sangat cantik dan tepat. Okey, ini 60 darjah. Cikgu, 60 darjah tu kena kat sebelah kanan ke? Tak boleh ke kat sebelah kiri? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau sesiapa yang tak nak buat di sebelah kanan, dia nak buat di sebelah kiri pun boleh. Sama je. Saya mula dengan satu titik bersilangan. Okey, lepas tu jangka lukis awak yang tajam letak di tempat persilangan ini dengan jarak yang awak rasa sesuai. Ingat dari bawah sikit garis ini sebab kita nak tempat bersilang tu. Okay, kita buat satu lengkungan. Dan di tempat persilangan ini, lengkungan yang baru tadi kita buat tu, kita buat satu ni. Okay, kita bersilangkan satu lagi. So, ini 60 darjah saya di sebelah kanan, kiri, minta maaf. Di sebelah kiri. Okay, boleh So, kalau awak nak semak jawapan, boleh je guna jangka sudut. Kena tutup. Nampak? Ini 60 darjah saya.
Maaf, sini saya punya lampu ada silau sikit. Okay, so sini 60 darjah. Okay, so tak kisah di kiri ke di kanan. Okay, asalkan ingat awak kena label sudut supaya bagi tahu saya mana satu 60 darjah yang awak nak pilih. Tengok dekat kiri, kat kanan tu sama sebenarnya. So, selepas ini semua yang saya akan buat di kanan ya. So, kalau sesiapa nak buat di kiri, awak buat cara yang sama je. Just lengkungan tu awak mula dari kiri. Tadi saya lengkungan mula dari kanan. Okay, so ini 60 darjah. Okay, ini yang senang lah. Okay, ini sebagai basic. Okay, kalau saya nak lukis 120 darjah pula macam mana? Kalau 120 darjah, saya tahu sebenarnya dia adalah 60 darjah tambah lagi 60 darjah. Betul? So, tadi saya dah lukis 60 darjah di sini. So, nanti saya buat lagi satu titik persilangan kat sini, dia akan dapat 120. Kita apa? Kita cuba, kita buat lagi. Kita buat 120 darjah. Okay. So, dengan jarak yang saya rasa sesuai, saya letak di tempat persilangan tadi. Okay, yang saya dah buat ni. Okay, lepas tu saya buat satu lengkungan. Tapi ingat, kalau 120 darjah tu lengkungan kena lukis panjang sikit. Sebab dia nak 2 kali 120 kan. Okay, so sekarang saya buat persilangan yang pertama. Ini adalah 60. Okay, lepas tu saya letak di 60 pula. Saya buat lagi satu 60. So 60 tambah 60 kita akan dapat 120. So ini dia 120. Andai awak dah tahu satu garis lurus tu, sudut pada garis lurus jumlahnya berapa? 180 darjah, betul? So kalau sini 60, so sebelah sini sebenarnya 120 darjah. Sebab 120 tambah 60 kita akan dapat sudut pada garis lurus iaitu 180. Betul? So boleh juga sebenarnya. Okey, bagi sesiapa yang rasa 120 dia malas nak lukis, dia lukis 60, lepas tu dia label di sebelah kiri dia. Okey, 120. So, pun boleh. Sebenarnya banyak cara pelajar. Sama ada 120 ni sebenarnya 60 tambah 60. Dia boleh juga 180 tolak 60. Macam yang ni lah. Ini garisan 180. Jumlahnya 180. Okey, kalau sebelah kanan dah 60, so sebelah kiri yang selebihnya adalah 120. Itu pun boleh. Okey, ini adalah sudut kedua yang kita belajar. Okay, sudut yang ketiga pula, sudut 90 darjah. Jom kita tengok. Kalau 90 darjah, kita tahu bahawa kita semua mula dengan 60 60 dia boleh tambah dengan 30 untuk dapatkan 90. Okey, ataupun dia sebenarnya boleh juga 120 tolak 30. Kita boleh dapatkan. Okay, masalahnya sekarang kita dah belajar 60. Tetapi kita tak belajar 30. So, macam mana ini? Nah, inilah masanya kita akan belajar pembahagi dua sama sudut. Maksudnya apa? Okay, pembahagi dua sama sudut maksudnya di sini. Sekejap Kalau kita nak cari tengah-tengah bagi suatu sudut, kita nak cari garisan tengah dia. So, ini kita akan namakan sebagai pembahagi dua sama sudut. Katakan sudut ini adalah 60 darjah. So, separuh dia adalah 30, separuh lagi adalah 30. Sekarang saya akan ajar awak macam mana kita nak lukis satu garis yang melalui tengah-tengah sudut ini. Dan boleh ngam-ngam bahagi sudut ini kepada dua bahagian. Okey, dengan cara tepatnya pelajar. So, first step, kita buat 60 dulu. Lepas tu kita buat 120. Okey, tak kisah awak nak ikut yang mana satu Okey, so kalau kita nak buat 60 senang sahaja. Dari awal kita kena buat ni. Jangan lupa kena panjang sikit kita punya lengkungan. Sebab kita nak buat 120 kan. So, yang ini kita tahu 60. Lepas tu kita letak di 60. Ini akan jadi 120. So, kalau awak takut awak lupa, awak boleh je catat. Ini 60.
Lepas tu ini 120 darjah. Okay, kalau nak dapatkan 90, kita kena dapatkan ni 60 di sini kosong kan. Kosong nak hingga 60, kita kena tambah lagi 30 untuk dapatkan 90. Okay, so di sini macam mana kita nak dapatkan yang dua garisan tengah tu? Senang sahaja. Okay, bagi sesiapa, sebab kita baru mula kan. Okay, kalau kita tak nampak, it's okay. Kita buat garis dulu. 60 dengan 120. Biar awak nampak. Okay, di sini ini 60. Tambah lagi 60, kita dapat 120. So, di sini sudah 60. Saya perlu cari di tengah-tengah ini. Supaya 60 ni, sebab sini kan 60. Saya nak bahagi kepada 30 sini, 30 sini. Okay, so macam mana saya nak dapatkan tengah-tengah ini? Okay, senang sahaja. First step, pastikan dua garisan yang kita nak cari tengah tu mesti ada satu lengkungan yang melepasi mereka berdua. Okay, so di sini saya nak tengok garisan yang lurus ini dengan yang ini. So, saya kena pastikan ada satu lengkungan yang melalui kedua-dua garis ini. So, kita nampak kan sudah ada satu lengkungan melepasi kedua-dua garis ini. So, saya letak di lengkungan dengan garis 60 ini. Saya buat satu lengkungan. Berapa panjang cikgu nak buat? Tak kisah. Agak-agak. Kalau tak cukup panjang, nanti kita boleh panjangkan. Lepas tu, kita letak di 120. Kita buat lagi satu. So, kita dah dapat tengah-tengah dia. Inilah tengah-tengah. Untuk 60 dengan 120. So, sini 60. Tambah lagi 30 di sini. Sebab original dia adalah 60 ini juga. Sebab 60 hingga 100. Sebab 60 hingga 120 ini adalah 60. Saya nak cari tengah-tengah dia. So, 60 bagi 2, sini 30. Sini pun 30. So, 60 tambah 30, ini adalah 90 darjah kita orang. So, ini 90 darjah. Kita tahu kan sudut 90 darjah nak label macam mana? Kita buat satu segi empat yang macam ni. So, ini 90 darjah saya. Okay, so di sini 60 tambah 30. Ataupun ini 120, betul? So, 120 tolak yang 30 ini, kita akan dapat 90 di sini. Dia sama je sebenarnya. Okay, sekali lagi saya ulang. Ini 120 darjah. Dari sini sampai ke sini 120 darjah. Saya tolak yang 30 di sini, saya akan dapat yang di sini. Sini adalah 90. Ataupun ini 60 darjah. Okey, saya tambah lagi 30, saya akan dapat 90 darjah. Okey, so sekali lagi saya ulang. Kalau nak dapatkan sudut di antara kedua-dua garisan ini, first step, mesti pastikan tempat bersilang ini saya letak jangka lukis saya. Dan kita wujudkan satu lengkungan yang melepasi kedua-dua garisan yang kita nak cari mereka punya tengah tu. Bila kita dah buat yang ini, nanti dengan jangka lukis kita letak di tempat persilangan sini, buat satu di sini, letak di tempat persilangan sini, buat satu lengkungan di sini, kita akan dapat cari yang tengah-tengah dia. Okey, boleh ya pelajar? Saya rasa yang ini awak dah lebih kurang, dah boleh faham lah apa yang saya cakap di sini. Okey, apa-apa pun kita akan mula dengan 60 pelajar. Okay, sebab 60 adalah sudut yang paling basic kita belajar. Okay, kalau dalam latih diri 8.1G, nombor soalan 1A 90, awak dah tahu macam mana nak lukis. Okay, sebab tadi saya dah ajar 90 di sini. Okay, kalau sesiapa nak try B pula, jom kita tengok sama-sama. B itu sudut dia berapa? B dia adalah 45. Oh no, cikgu, 45 ni macam mana? Okay, 45 ni nak lukis macam mana? Tak ada kaitan pun dengan 60. Ada je sebenarnya. Banyak. Okey, dia sebenarnya boleh 60 tambah. Oh sorry, bukan tambah, tolak. 60 tolak 15. Okey, kita boleh dapat 45. Ataupun kita tahu, kita dah pandai buat 90 kan. Kita bahagi 2, kita akan dapat 45. Okey, so nampak yang ini lebih senang. 90 darjah ini kita carikan pembahagi dua sama sudut dia. Iaitu kita dah dapat cari 90, lepas tu di antara kedua-dua garisan 90 itu kita dapatkan yang sudut di tengah-tengah dia, iaitu pembahagi dua sama sudut. Okay, kalau 15 ni macam mana cikgu? Kita tahu 60 bahagi 2, 30. Kalau 30 bahagi 2, 15. Pun boleh. Okay, tapi nak senang kita cuba yang ini. Okay, so first kita kena buat 90 dulu.
Ingat, kita sebelum membina, kita kena buat kira-kira dulu. Okay. So, macam mana nak buat 90? First step, saya buat 120 dulu. Nah, ini saya cuba dekat sebelah. Tak apalah, saya semua mula dengan kanan. So, awak tak rasa keliru nanti. Okay, belajar salah satu dah cukup. So, kita buat lengkungan yang panjang sikit ya. Belajar. So, ini 60. Lepas tu, ini 120. 120 di sini. Sorry, ini 60. Ini 120. Nak cari 90, dia mesti kat tengah-tengah 60 dengan 120. So, pastikan 60 dengan 120 ini. Okey, saya boleh buat satu lengkungan di sini. Dan saya letak di 120. Saya buat lagi satu lengkungan. Minta maaf, awak akan rasa keliru dengan atas. Minta maaf kejap. 90 bahagi 2. So, dengan jangka lukis dari awal sampai akhir, kita tak perlu tukar mereka punya saiz. Okay, jangka lukis ni dari awal sampai akhir saiz satu je. Okay, letak di 60 dapatkan lengkungan, letak di 120 dapatkan lengkungan. Lepas tu kita dapatlah tempat persilangan ni, kita garis, kita dapatlah 90. Okay, sekarang 90 awak nak pilih di sebelah kanan pun boleh, nak pilih di sebelah kiri pun boleh. Sebab satu garisan lurus, jumlah sudutnya, iaitu sudut pada garis lurus adalah 180. Kalau sini 90, sini pun 90. Sebab 90 tambah 90 kita dapat 180. Okay, so biasanya saya pilih yang kanan lah. Okay, so sekarang saya nak cari 90 punya separuh. Maksudnya saya nak tahu kedua-dua garisan ini punya tengah-tengah. Okay, saya nak buat satu garis di tengah-tengah sini. Okay, tapi bagaimana nak buat? Okay, first step, kita kena pastikan ada satu lengkungan melepasi kedua-dua garisan ini. Okay, garisan yang ini, yang menegak ini dengan yang melintang ini. Bentuk L ni nampak kan? Kena pastikan ada satu lengkungan. Ada kan? Sudah ada kan? Okay, kalau sudah ada, kita terus je guna jangka lukis. Kita letak di lengkungan dengan garis ini tempat persilangan ya. Lengkungan garis dengan tempat persilangan, kita buat satu lengkungan. Lepas tu kita buat letak di 90, kita buat lagi. Inilah masanya kalau kita nampak dia tak bertembung kan? It's okay. Kita panjangkan. Kita boleh panjangkan. Kalau masa tu kita lukis tu dia tak bertembung, tak apa, kita panjangkan. Okay, itulah sebab kita perlu ada dua titik persilangan ini. Sebab kalau kita first tu kita lukis tu tak cukup panjang, nanti kita lukis ini, kita dah lupa mana patut kita letak jangka lukis. Itulah sebab perlu ada tempat persilangan supaya kita ingat balik, kita nak letak balik di sini untuk panjangkan balik. Okay, so di sinilah tempat persilangannya. So inilah 45 darjah. Sebab dia adalah pembahagi dua sudut bagi 90 darjah. So, ini 45 darjah. So, 90 tu tadi boleh padam lah. Ini 45 darjah. Itu sahaja. Ini kita guna cara yang 90 bahagi 2. Okay, bagi sesiapa nak guna 60 tolak 15 pun boleh. Okay, ini 60. Ini 60. Tadi 60 di sini kan. Okey, lepas tu kita dapatkan 30 di tengah-tengah ini. Lepas tu kita dapat lagi 15 di sini. So, dah dapat tu kita... Okey, tak apalah saya tunjuk. Saya tunjuk di sini. Bagi sesiapa yang nak guna cara yang pertama tu kita buat 60 dulu. Ingat, pastikan pensel awak tajam. Okey, ini adalah 60. Okey. Sekarang saya nak tolak 15 betul. So, macam mana saya nak tolak 15? First, saya kena cari 30 dulu. So, ini 60. Nak cari, tak nampak. Ini 60. Nak cari 30, saya perlu cari yang di tengah-tengah ini. So, saya perlu letak jangka lukis saya di sini. Dan di sini. Okey, di 60 So, saya dah dapat 30 di sini. Ini adalah 30 saya. Okey, maksudnya dari sini sampai ke sini 30. Dari sini ke sini pun 30. Okey, sekarang saya nak 30 tambah 15 je. Iaitu 60 ni saya perlu tolak yang 15 di sini. So, ini 30. Dari sini sampai ke sini 30 So, saya nak cari tengah-tengah 30.
So saya letak di 30 dan letak di 60 ini. Okey, antara 30 dengan 60 ni mereka bahagi 2 iaitu 15. Okey. So ini adalah 15. So sini 15, sini 15. Okey, ini 30. So 30 tambah 15 kita dapat 45. Ini 45-nya. Ini yang cara satu lagi. So yang lain awak dah boleh padam. Tapi jalan kerja jangan padam, yang tulis je, yang sudut tu awak takut keliru kan. So padam. Tapi lengkungan semua tu jangan padam. Okey, boleh ya. So ini adalah 45. Kalau 75 darjah. Okey, kita boleh mula dengan 60 tambah 15 ataupun 90 tolak 15 ataupun yang lain-lain bagi sesiapa yang ada cara lain. Dia sebenarnya banyak cara belajar. Okay, tapi kita mula dengan basic 60. Okay, ataupun 90. Okay, so buat macam biasa, kita mula dengan satu garis dengan satu titik. Okay, garis ni kalau awak nak panjangkan sikit lebih elok lah. Okay, lepas tu kita mula dengan 60 dulu. Okay, lepas sebab saya nak tambah lagi 15. 15 itu separuh daripada 30. Dan 30 itu separuh daripada 60. So, saya perlu buat 2 60 di sini dulu. Okay. So, ini dia. Okay, di sini kita tahu ada 60. Dan daripada 60, saya dapatkan yang 120 di sini. Okay. So, di sini kosong. Lepas tu sini 60. So kosong sampai sini adalah 60. Ini 60. Okay, tapi saya nak tambah lagi 15 di sini supaya saya dapat 75. Okay, so macam mana saya nak dapatkan 15 ini? 15 ini sebenarnya adalah separuh daripada 30. 30 adalah separuh daripada 60, betul? So antara 120 dengan 60 ini saya perlu dapatkan tengah dia dulu, iaitu 90 dulu. Sebab apa? 60 tambah 30 dapat 90. 90 tambah lagi 30 kita dapat 120. So dapatkan 90 di sini. Okey, 60 dengan 120 tempat kita letak jangka lukis ya. So ini adalah 90. Ini bukan jawapan ini, tapi ini 90 je. So kita tahu antara 90 dengan 60 beza mereka adalah 30. So di sini kalau siapa yang tak nampak saya lukis biasanya yang garis-garis ini bukan jawapan ni, tak payah lukis pun tak apa Saya just tunjuk je. 60 dengan 90 beza mereka 30. So ini 30. So tengah-tengah 30 adalah 15. Nak cari tengah-tengah garis 90 ini dengan 60 ini, kita perlu dapatkan yang tengah-tengah 60 dengan 90 ni. Okay, so pastikan first step kedua-dua garisan ini dilalui oleh satu lengkungan yang sama. Iaitu kita sudah nampak dia ada satu lengkungan. So jangka lukis kita akan letak di lengkungan yang bersilang dengan garis 60. Okey, dengan di 90. So sekarang saya letak jangka lukis saya di 60. Lepas tu saya letak lagi di 90. So saya akan dapat yang di tengah-tengah ini. So ini adalah 15. So tambah dengan 60 kita akan dapat 75. Ini dia. Ini dia 75. Okey, sama juga dia sebenarnya 90 tolak 15. Sebab 90 dari sini ke sini. Okey, so lepas tu kalau kita tolak 15 di sini, so kita akan dapat 75. Dia sama je sebenarnya pelajar. Okey, boleh pelajar? So ini 75. Macam mana dengan D? 135. Banyak cara. Kita boleh dapatkan, katakan kita guna yang 90 tambah dengan 45. Cara ini yang paling senang. Okay, kalau kita dapat. Okay. Ataupun sebenarnya ada cara lain juga. Katakan kita nak guna, kalau siapa yang nak guna 120, awak boleh tambah dengan 15 pun boleh. Dah lukis 120, tinggal lagi 60 tu kan contohnya. Sekarang saya dah lukis 120 kan. Sini tinggal berapa? Sini tinggal 60, betul? 60 punya separuh berapa? 30. 30 punya separuh 15. So 15 tambah dengan 120 dapat juga 135. Dia banyak cara. Okey, saya tunjuk cara yang pertama.
Okay, so sekarang saya dapatkan 90 dulu. Nak lukis 90, sepatutnya awak dah memang mahir Okay, kita buat 120 dulu. $60, 120. So letak di 60, dapatkan lengkungan di atas. Letak di 120, dapat lengkungan di atas. Maka ini 90 saya. So kalau sini 90, okay, sebenarnya sebelah kiri pun 90. Sebab ini satu garis lurus. Kalau jumlah sudut pada garis lurus adalah 180. So kalau sini 90 tambah dengan 90, saya akan dapat 180. Betul tak satu garis lurus ni? Okay, so dah boleh. So sekarang saya nak dapatkan 45. Okay, 45 itu sebenarnya dari mana ke mana? Okay, so sekarang 45 tu kita tahu sebenarnya 45 adalah separuh daripada 90. So saya boleh panjangkan yang ini. Okay, so sini 90, saya tambah lagi separuh 90 di sini. Okay, sebab kita tahu 45 ini sebenarnya adalah 90 bahagi 2. Okay, so saya guna 90 di sebelah kiri sekarang. Ini 90 bentuk L ni 90 Saya nak dapatkan tengah-tengah dia. So kalau saya nak dapatkan tengah-tengah dua garisan ini, saya nak dapatkan dua garisan ni tengah-tengah, wajibkan mesti pastikan ada satu garis lengkung. Okay, yang melepasi kedua-dua garis yang kita nak cari tu. Okay, so yang tengah-tengah kedua-dua garis ini sudah ada lengkungan. So saya letak jangka lukis saya, buat satu di sini. Letak jangka lukis saya di lengkungan yang sama. Okay, buat satu ni. Terus saya akan dapat jawapan. So ini adalah 45. Pembahagi dua sama sudut 90 darjah. Okay, so ini dengan ini bentuk L ini. Okay, kita dapat tengah-tengah iaitu pembahagi dua sama sudut 90 darjah ni. So sini kita dapat 45. So 45 tambah 90 kita akan dapat 135. Ini 135 saya. Okay, awak boleh ukur dengan jangka sudut pelajar. Okay, ini kalau saya guna 90 tambah 45. Bagi sesiapa nak guna cara yang ini 120, boleh je, tak ada masalah. 120 perlu tambah lagi 15 kan pelajar? Sekejap ya. So 60 punya separuh. Okay, saya nak cari 60 punya separuh. Ini dia. So saya perlu pastikan ada lengkungan melepasi kedua-dua garis ini. So inilah tempat saya letak jangka lukis. So 60 dari sini ke sini 60. So sekarang saya dah dapat pembahagi dua sama sudut 60, iaitu sini 30. Sini pun 30. Okay, so daripada 30 saya nak dapatkan tengah dia lagi. So antara dua garisan ini tempat yang saya letak jangka lukis. Okay, di lengkungan yang sama. Okay, so ini dia. So sini 15. 15 tambah 120, ini yang saya akan dapatkan 135. Ini dia. Okay, boleh pelajar? Depends pada awak nak guna cara mana. Okay, tapi yang paling penting kita jadikan 60 darjah tu sebagai kita punya sudut sudut asas. So pelajar, sekali lagi saya nak ulang, untuk pembahagi dua sama sudut tu, okay, kalau kita nak cari sudut di tengah-tengah antara dua garisan lurus ini, okay, kita nak cari separuh daripada sudut dia, iaitu pembahagi dua sama sudut ini. First step, kita kena pastikan dua garis lurus ini mempunyai satu lengkungan yang melepasi kedua-duanya. Okay, so first, kita cari tempat persilangan dia dulu. Okay, supaya kita boleh ada tempat untuk letak jangka lukis kita. Okay, lepas tu kita buat satu lengkungan yang melepasi kedua-dua garis ini. Dan kalau kita nak cari tengah-tengah dia, so kita akan letak di lengkungan yang sama yang melepasi kedua-dua garis ini untuk dapatkan titik persilangan di atas ini. Okay, so ini dia. So kita dah dapat pembahagi dua sama sudut antara dua garisan ini. Okay, katakan sudut ini adalah 70 darjah. So sini 35, sini pun 35.
Okay, mungkin ada orang tanya, cikgu, kita punya jaga lukis kena buka apa sebesar mana? Tak kisah. Okay, cuba kita tengok. Kalau saya buka kecil macam ni, nanti saya akan dapat garisan yang tengah sama macam yang tadi saya buat. Nampak tak? Okay, so tak kisah kita punya jaga lukis buka sebesar mana, asalkan dari awal sampai akhir kita guna saiz yang sama. Okay, itu je kita untuk dapatkan apa pembahagi dua sama sudut tu. So ingat sekali lagi, pembahagi dua sama sudut tu maksudnya kita bahagikan sudut tu kepada apa tepat kepada dua. Okay, katakan apa dua garisan tu sudut mereka adalah apa 90, so kita bahagi tepat kepada dua, iaitu kita bahagi kepada 45 dengan 45. Boleh Itu sahaja.